Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita dah sampai ke muka surat 171 daripada kitab Iqra' Hidayah. Seperti biasa, saya nak kenalkan kitab Iqra' Hidayah ini kepada para pengikut bahawa ini adalah salah satu cara untuk kita belajar ngaji secara permulaan. Kita boleh belajar sendiri di rumah melalui YouTube tanpa ada gangguan, tanpa kita rasa malu dan sebagainya. Inilah kitabnya dan inilah videonya yang saya sertakan bersama dengan kitab ini. Semoga bermanfaat insya-Allah. Dalam muka surat ini kita teruskan latihan kita membaca ayat-ayat yang telah disediakan, di mana dalam ayat-ayat ini mengandungi bermacam-macam hukum tajwid untuk kita ulang kaji semula bacaan kita supaya bacaan kita sentiasa konsisten dan istiqamah mengikut kebolehan kita atau kefahaman kita dalam hukum-hukum tajwid insya-Allah. Mari kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul kafaratul fajarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mari kita tengok tajwidnya. Alif waw mati depan tapi tak ada tanda mati. Sebaliknya ditukar dengan tanda bulat. Ini kena besarkan lagi. Lagi sekali kita tengok tajwidnya. Iaitu alif waw mati depan tetapi wawnya tidak ada tanda mati. Sebaliknya ada tanda bulat. Tanda bulat ini bukan tanda mati. Dia tanda bahawa waw ini tidak ada fungsi dalam bacaan kita. Dan dia juga bukan mad asli. Biasanya alif waw mati depan adalah mad asli, 2 harakat. Tetapi ini bukan mad asli. Maka dibaca saja 1 harakat. Ula gitu, ya. Tak boleh baca ula, tak boleh. Baca ula. Baik, la ni kita kena baca 5 harakat sebab lam ini, lam alif atas la ini bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Jadilah dia mad wajib muttasil. Yang kita kena baca la tu 5 harakat. Ini hamzah 1 harakat, kaf 1 harakat. Jadi ulaika humul. Humul pula. Humul ni hu 1 harakat. Mim alif lam mati depan mul. Humul. Ini bukan tanwin Ini bukan tanwin yang nombor 99 tu. Bukan. Ini ha depan hu. Yang satu lagi ni mim alif lam mati depan mu. Asalnya ha mim ini mati depan hum. Ha mim ini asalnya mati depan hum. Tetapi oleh kerana dia bertemu dengan alif lam kamaria ini. Mana alif lam kamaria? Ini dia. Ni alif lam yang huruf lamnya jelas kat sini. Tanda matinya ada sini. Jadi kita kena baca humul. Kalau humul tak ada, kita kena baca al-kafaratu. Al-nya jelas. Lamnya kena baca jelas. Al-kafaratu. Itulah yang dinamakan sebagai alif lam kamaria. Kena baca jelas. Al. Dia juga diberi namakan sebagai izhar kamaria. Ni perkataan ini ya. Dinamakan juga sebagai izhar kamaria. Yang mana kita kena baca humul kafaratu. Dan kafaratu ni juga bertemu dengan alif lam kamaria di sini. Ya, alif lam kamaria. Kalau kafaratul tak ada, kita kena baca al-fajaratu. Al itulah yang nama kamaria. Tapi oleh kerana kat sini ada kafaratu, jadilah kita bacaan kita kepada kafaratul fajarah. Ini ingat lagi alif lam kamaria yang kita kena baca
izhar kamaria. Dan juga namanya izhar kamaria. Kemudian fajaratu. Fajaratu ini, oleh kerana kita nak berhenti sini, maka ini ta bulat ini atau ta simpul ini juga nama betulnya adalah ta marbutah, iaitu ta bulat, ada 2 titik kat atas ni, nampak ni, menunjukkan dia ta dan dia baris depan. Kalau kita nak berhenti sini, barisnya hilang dan titiknya pun hilang. Jadilah bacaannya fajarah. Mari kita tengok dalam kitab lain penerangan tentang ta marbutah ini. Dalam kitab ini, Tajwid Al-Quran, kita dapat tengok tentang cara membaca yang tadi itu, ta marbutah. Baik, dalam muka surat 71 kitab itu, ada penerangan tentang cara membunyikan akhir kalimah ketika wakaf, iaitu ketika berhenti. Macam mana kita nak baca ayat itu atau perkataan itu bila kita berhenti. Dan dalam senario kita tadi adalah tentang ta marbutah atau ta simpul, iaitu penerangannya apabila di akhir kalimah itu berupa huruf ta simpul, iaitu ta marbutah, maka ketika berhenti padanya dibaca dengan menukarkan huruf ta menjadi huruf ha. Ya, ini dia contohnya ni. Contoh yang ditunjukkan kat sini adalah ar-rajifatu. Ini ta marbutah. Kan? Ta marbutah ni berbaris depan. Bila kita berhenti, jadilah dia ar-rajifah. Nampak? Huruf ta yang 2 titik itu, 2 titik itu dihilangkan. Baris depan tu menjadi baris mati. Jadi fa. Fa, ha, ha dada. Jadi ha dada ya. Yang tadi ta jadi ha dada. Jadi fa, ha, mati atas fa. Jadi daripada ar-rajifatu menjadi ar-rajifah. Sebab kita nak berhenti sini. Begitu juga contoh lagi satu, iaitu daripada asal perkataannya wajifatun. Ini baris 2. Wajifatun. Ini ta marbutah ni. Ta ni macam mana tahu ta tu ada 2 titik? Dia ta marbutah. Ta marbutah ni ada tanda yang dia ini dikategorikan sebagai perkataan jenis wanita. Dalam bahasa Arab ada perkataan jenis wanita, ada perkataan jenis lelaki. Ada benda yang dinamakan sebagai jenis wanita, ada benda dinamakan sebagai jenis lelaki. Contoh, Al-Quran itu jenis lelaki. Jadi kita kena sebut alaihi, atasnya, iaitu Al-Quran. Tapi kalau neraka dikategorikan sebagai jenis wanita, jadi kita kena sebut alaiha. Ha tu untuk wanita. Jadi alaiha. Alaiha nar. Alaiha nara. Atasnya neraka. Ada silap sikit lah perkataan ni ya. Tapi kalau kita nak sebut Quran, jadi alaihi. Hi tu untuk lelaki. Ha tu untuk perempuan. Di atasnya. Di atasnya. Kalau Quran di atas alaihi. Di atasnya. Kalau neraka, alaiha, di atasnya, iaitu neraka. Jadi yang sini, wajifatun menjadi wajifah. Nampak tu? Huruf ta marbutah, ta dia dihilangkan. Jadi dah dia huruf ha dada. Kemudian baris depan dia, baris 2 depan ni, tun, berubah menjadi baris mati. Jadilah bunyinya fah. Jadi asal bunyi wajifatun menjadi wajifah. Baik, kita kembali kepada kitab Iqra' Hidayah. Itu tadi penerangan tentang latihan nombor 1 ini. Kita baca lagi sekali. Ulaika humul kafaratul fajarah. Baik, sekarang ni saya nak tunjukkan cara mengira harakat ya, menggunakan jari kita.
menggunakan jari kita. Contoh tadi tu Ulaika humul kafaratul fajarah. Sebab ula ni kan 5 harakat. Kadang-kadang susah kita nak ingat, nak kira berapa. Jadi pakai jari, insya-Allah tak terlepas kira. Jadi sekali-sekali. Ulaika humul kafaratul fajarah. Seterusnya, latihan yang kedua. Wa hifzam min kulli syaitanim marid. Marid ni salah sikit ya, lagi sekali. Wa hifzam min kulli syaitanim marid. Ma 2 harakat. Lagi sekali. Wa hifzam min kulli syaitanim marid. Wah, rid tak boleh panjang. Lagi sekali ya. Wa hifzam min kulli syaitanim marid. Lagi sekali. Wa hifzam min kulli syaitanim marid. Baik, kita tengok tajwidnya. Wa hifzam, hif ni ha pedas. Wa hifzam, hif ha fa mati bawah, hif jelaskan, hifnya ada angin sikit keluar. Wa hif tu ada angin sikit. Hif, wa hif zam ini tanwin bertemu dengan mim. Jadilah dia idgham ma'al ghunnah. Jadi kita kena dengungkan zam ini, kena dengungkan 2 harakat. Dan zan ini, za 2 atas zan berubah menjadi zam. Bunyi zam. Ingat lagi, ini kalau kita tahu ni ada tanda ni, baris 2 di atas ini, tanwinnya, yang atas ke kanan sikit, yang kiri ke kiri sikit, bermakna dia ada hukum tajwid, iaitu di sini adalah idgham ma'al ghunnah. Jadi kita kena dengung 2 harakat, iaitu wa hifzam min ni mim nun mati bawah min, tidak ada tanda mati, ada tanda dia ada hukum tajwid yang tertentu, iaitu di sini nun mati bertemu dengan kap kecil ni. Jadi dia adalah ikhfa, kena samar-samarkan bunyi min. Bunyi min bertukar menjadi bunyi, disamarkan menjadi bunyi milk. Nak bunyi kap. Milk. Dia tak bunyi min. Bunyi milk. Kulli. Mil ni kena 2 harakat. Sebab dia adalah ikhfa. Kena 2 harakat dengungnya. Kulli tak ada apa-apa. 1 harakat. Syaitan. Syai ni bacaan lin. Ta alif atas ta. Mat asli 2 harakat. Syaitan nim marid. Nim ni adalah idgham ma'al ghunnah. Sebab tanwin bertemu dengan mim. Ada tanda kat situ, iaitu mim ditaruh sabdu, menandakan dia adalah idgham ma'al ghunnah, kena dengung 2 harakat. Jadi syaitanim marid. Sebagaimana yang sebut tadi, ni adalah mat asli, kena 2 harakat. Tapi kita dah kebiasaan kadang-kadang ya, kita pendekkan aja. Kemudian read ini juga adalah satu pelajaran baru yang kita jumpa hari ini. Mungkin dah jumpa yang kemarin lah. Hari ini nak berikan sedikit penerangan tentang wakaf. Tadi kita dah fajarah. Sekarang ni wakaf dia marid. Mari kita tengok dalam kitab tadi, kitab Al-Jazari, tajwidnya, apa penerangan tentang masalah di sini. Baik, kita masih di muka surat 71 kitab Al-Jazari tadi, dan cara membunyikan akhir kalimah ketika wakaf. Dia masuk dalam bab ini, iaitu apabila di akhir kalimah huruf yang berbaris, apabila di akhir kalimah itu ada huruf yang berbaris, fathah iaitu baris atas, atau kasrah iaitu baris bawah, atau dhammah iaitu baris depan,
Maka ketika berhenti, iaitu wakaf padanya, ya, ketika wakaf padanya, ketika berhenti padanya, dibaca dengan mematikan. Mematikan huruf itu. Okey. Contohnya, ini ada perkataan huwal abtar. Huwal abtar. Ini salah. Huwal abtaru. Ya, ra depan ru. Huwal abtaru. Bila berhenti menjadi huwal abtar. Nampak ra-nya dapat tanda mati. Sini ra depan ru. Sini ra mati. Jadi huwal abtar. Ini sebab dia baris depan. Maka bila kita berhenti sini, jadilah dia mati. Huwal abtar. Ya. Kemudian contoh yang satu lagi. Contoh lagu lagi. Satu lagi. As-samadu. As-samadu. Bila kita nak berhenti kat sini, as-samad. Nampak? Du baris depan menjadi dal baris mati. As-samad. As-samadu menjadi as-samad. As-samad. Jika dal ini baris atas, katalah contoh sajalah, as-samadah, maka kita kena berhenti bunyi as-samad. Ini fathah. Kalau baris atas juga kita matikan. Kalau dal baris atas, kita matikan dia menjadi as-samad. Begitu juga kalau dia baris kasrah. Kalau dal tadi ini baris bawah, as-samadu, as-samadi. Kalau dia as-samadi, baris bawah, bila kita berhenti, maka kita bunyikan dia as-samad. Ya, as-samad. Jadi kaedahnya, apabila baris huruf yang penghabisan ini ada baris fathah, baris atas atau baris bawah atau baris depan, bila kita nak berhenti sini, kita matikan huruf itu. Jika huruf itu huruf dal, maka kita bunyikan dia as-samad. Kalau huruf itu huruf ra, katalah as-samari, as-samari, jadilah dia as-samar, ra, as-samar, itu ya. Kalau huruf ra, dia apa huruf pun tak kisah. Kalau dia ada tanda, ada baris, kita hilangkan baris dia, matikan dia. Jadi bila kita matikan dia, kita kena baca ikut apa hukum kepada huruf itu. Macam ini ada hukum qalqalah. Ya, sini ada hukum qalqalah. As-samadu, as-samadu menjadi as-samad. Kalau kat sini tak ada qalqalah. Sini huwal abtar. Huwal abtar. Gitu ya. Mari kita teruskan latihan di kitab Iqra' Hidayah. Seterusnya. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Lagi sekali. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Mari kita tengok tajwidnya. Ini wajibul ghunnah. Nun sabdu wajib didengungkan sekadar 2 harakat. Jadi ni nun tadi dah in. Sekarang nun ya bawah ni. Dan ada tanda panjang pula. Ni. Jadi ini ada hukum tajwidnya kat sini. Apa hukum tajwidnya ni kat sini? Iaitu ini adalah mat asli, kan? Nun ya bawah ni mat asli bertemu dengan hamzah. Bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Ini kalimah yang pertama, ini kalimah yang kedua. Jadilah dia mat jaiz munfasil yang kita kena baca panjang sekadar 4 harakat. Ni yang bertemu dengan hamzah ini kita kena baca 4 harakat. Ni ini adalah mat asli. Bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah, jadilah dia mat jaiz munfasil, kita kena baca 4 harakat. Jadi
Inni amantu. Amantu ni A ni mad asli 2 harakat. Mantu. Mantu. Mim nun mati atas man. Tidak ada tanda mati. Dia adalah ikhfa kerana nun mati. Ni nun. Nun mati bertemu dengan ta. Ta huruf ikhfa. Jadi man tadi kita kena samar-samarkan bunyinya menjadi mount. Nak bunyi ta. Mount. Mantu. Amantu. 2 harakat kita kena dengungkan dia ya. Jadi sini 2 harakat, sini 2 harakat, sini 4 harakat. Yang sini pun 2 harakat ya. Lain sekali kita baca daripada mula. Inni amantu bi rabbikum. Bi 1 harakat, Rab 1 harakat, Raba sabdu atas Rab. Kena jelaskan bunyi Rab. Bi 1 harakat, kum. Kum juga 1 harakat. Tetapi kita nak tengok kap mim mati depan kum ada tanda mati. Jadi dia adalah izhar syafawi. Apa itu izhar syafawi? Iaitu apabila mim mati, dia tidak bertemu dengan huruf mim dan dia tidak bertemu dengan huruf ba, maka dia adalah izhar syafawi. Dalam senario ini mim mati ini bertemu dengan fa. Fa ini adalah huruf izhar syafawi. Jadi kita kena baca jelas kum. Fas ma'un. Fas. Kita tengok ni ada hamzah wasal. Fa alif atas fa dia hamzah wasar. Jadi kena masuk sin. Fas. Ma'un tak boleh fa. Tak boleh baca fa sebab dia hamzah wasal. Jadi kena baca fas. Ma'un. Ini mat arid li sukun yang saya baca 4 harakat. Mari kita baca lagi sekali daripada mula. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Baik, lagi sekali saya nak tunjukkan cara mengira harakat dengan jari. Inni itu 4 harakat kan? Mari kita tengok. Inni amantu bi rabbikum. Lagi sekali. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Jadi kita tak terlajak. Yang 4 harakat tu tak terlajak kira. InsyaAllah. Seterusnya. Sa'urikum daral fasiqin. Lagi sekali. Tanpa ikut ini penunjuk ni tak jalan. Kita biasakan diri ya. Sa'urikum daral fasiqin. Baik, tengok tajwidnya. Sa 1 harakat, u. U ni sama macam ini. Waw dia tanda bulat. Bukan tanda mati, tanda bulat. Dia tak ada tajwidnya. Tak ada hukum tajwid pada dia. Hukum dia adalah dia tidak bunyi, dia tidak ada peranan dalam tajwid. Jadi baca u 1 harakat. Dia bukan mat asli. Mat asli 2 harakat. Yang ini bukan mat asli. Dia tidak ada hukum tajwidnya. Jadi dia mungkin ada kegunaannya dalam bahasa Arab, dalam nahu bahasa Arab. Jadi dia 1 harakat saja. Sa'uri. Sa'uri. Ri 2 harakat. Ra, ya, mati bawah ri. Ya-nya tidak ada tanda baris. Itu tanda dia. Mat asli dibaca 2 harakat. Mat asli juga dikenali sebagai mat tabi'i. Kum adalah izhar safawi. Apa itu izhar safawi? Iaitu mim mati tidak bertemu dengan huruf mim, tidak bertemu dengan huruf ba. Jadilah dia izhar safawi yang kita kena baca jelas. Sa'urikum. Tak boleh sa'urikum. Tak. Itu tak betul. Yang betul sa'urikum daral. Ya. Da 2
2 harakat mat asli. Ral, ra alif lam mati atas ral, ini adalah daral bertemu dengan alif lam qamariyah ataupun dipanggil izhar qamariyah yang mana lam itu dibaca jelas. Kalau daral tak ada, lam ni kita kena baca al jelas, al fasiqin. Dan fa 2 harakat sebab dia mat asli ada alif kecil. Si 1 harakat. Qin ini kita kena baca 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat sebab dia ada mat arid li sukun sebab kita berhenti sini. Jadi nun atas na ini hilang. Hilang tanda na-nya menjadi tanda mati. Jadi fasiqin 4 harakat. Kita baca lagi sekali daripada mula. Sa'urikum daral fasiqin. Lagi sekali tanpa ikut penunjuk. Sa'urikum daral fasiqin. Baik, kita seterusnya. Wa inna fir'auna la'alin fil ard. Wa inna fir'auna la'alin fil ard. Mari kita tengok tajwidnya. Wa 1 harakat. Inna, in ini wajibul gunnah. Kita kena dengungkan dia sekadar 2 harakat. Jadi in 2 harakat, na 1 harakat. Wa inna fir'auna, fir ini 1 harakat tapi kena jelaskan ra mati dia tu fir. Sebab dia baris bawah, jadi kita kena tipiskan bacaannya. Fir. Cuba tengok mulut saya. Fir'auna, Fir'auna. Kalau tebal sini kena tebalkan, kena tipiskan. Fir'auna. Au adalah bacaan lin. Jadi Fir'auna. La'alin. La 1 harakat, a 2 harakat, mat asli. Lagi satu nama pada mat asli adalah mat tabi'i. Kena baca 2 harakat. Kita ulang-ulang jugalah nama-nama ni kan supaya tak lupa. Nama ni boleh, kalau kita ingat namanya, dia boleh membantu kita nak tahu berapa harakat dan seterusnya lah ya. Lah ini juga. Apa tanda kat sini? Mari kita test dulu diri kita sendiri. Apa ada tanda kat sini? Okey, tandanya adalah tanwin ini tidak selari. Yang baris yang di atas dia ke kanan sikit, yang bawah dia ke kiri sikit. Bermakna dia di sini ada hukum tajwid. Itu nombor 1. Sekarang kita nak tengok apa hukum tajwid yang ada kat sini. Iaitu kita punya cara adalah, tajwid punya cara adalah tanwin mati, tanwin bertemu dengan huruf apa. Dalam situasi ini, tanwin bertemu dengan fa. Fa ni huruf ikhfa. Jadi kita kena baca tanwin ini yang bunyi lin, asalnya bunyi lin, kita kena samar-samarkan nak bunyikan fi. Jadi la'alin, bukan lin, tapi bunyi fa dah masuk dah. La'alin fil ard. Ini tadi kita katakan adalah ikhfa. Fil ardi, fil ni fa ya alif lam mati bawah fil. Dari kat sini kita tahu ini adalah alif lam qamariyah yang mana lamnya dibaca jelas. Jadi fil ardi, asalnya fil ardi. Tapi kalau kita nak berhenti sini, sebagaimana tadi kat sini, marid, kita kena berhenti, kita kena matikan huruf dal. Kat sini pun kita kena matikan huruf dot. Apa saja huruf yang berbaris, bila kita nak berhenti situ, kita kena matikan dia. Macam ini, marid, kita kena matikan huruf dal ini. Dan ini, ardi, kita kena matikan huruf dot. Tapi masalahnya, ar ni pun, ra pun dah mati. Ya, ard.
ard. Macam mana nak mati-mati? Fil ard. Mari kita tengok dalam penerangannya apa ada kat sini. Oh, tidak ada penerangan di sini. Penerangannya cuma kalau huruf yang penghabisan itu mati, maka kita kena kalau huruf di hujung itu ada baris, kita kena matikan dia. Jadi apa kita kena baca adalah la'alin fil ard. Lagi sekali, la'alin fil ard. Dia adalah kaedah dia, adalah istilah dia. Apa bacaan dekat sini, apa nama bacaan kat sini, macam mana nak bunyikan dia kat sini, adalah istilah dia. Tetapi terlampau sangat mendalam. Itu nanti kita akan belajar kemudian bila sampai masanya. Ya. Sekarang ni kita cuma ambil tahu sekiranya kat sini ada ra mati, dot pun mati, maka kita bunyikan dia fil ard. Ada bunyi ra, ada bunyi dot. Fil ard. Dia bukan fil ar. Tak. Dia bukan fil ar. Sebab apa? Ada dot. Jadi dot punya mati pun nak dibunyikan. Jadi fil ard. Macam ada dot sikit kan. Fil ard. Inilah kita punya teknik ni. Special sikit tentang Al-Quran ini. Dia ada teknik macam ini. Ya, dalam bahasa lain tak ada macam seperti ini. Jadi kita baca lagi sekali. Wa inna fir'auna la'alin fil ard. Lagi sekali. Wa inna fir'auna la'alin fil ard. Seterusnya. Ya, ini ada satu apa itu namanya cabaran bagi kita kerana di sini ayat ini tulisannya rapat-rapat. Yang ini nampak renggang-renggang sikit kan, ada spacing lagi tengah-tengah ni. Yang ini rapat. Itulah antara cara-cara penulisan Al-Quran. Jadi kita kena biasakanlah, ya. Sekali. Baik, lagi sekali ya. Innama yatadzakkaru ulul albab. Lagi sekali. Lagi sekali, salah. Innama yatadzakkaru ulul albab. Lagi sekali. Innama yatadzakkaru ulul albab. Baik, kita tengok tajwidnya kat sini. Alif, nun, sabdu bawah in. Kita besarkan sikit ya. Alif, nun, sabdu bawah in. Ini adalah wajibul gunnah. Nun bersabdu, wajibul gunnah, kena dengung 2 harakat. Jadi innama, ingat macam bergelombang sikit. Nak buatkan 2 harakat. Jadi innama kenapa ma? Ni mim ni. Ini mim. Lain betul mim dia daripada mim-mim yang lain yang kita pernah tengok. Ini mim dia lain sangat. Ya, jadi kita kena biasakan dengan tulisan seperti ini. Iaitu ini adalah mim. Mim alif atas ma. 2 harakat mat asli. Jadi innama. In 2 harakat. Na 1 harakat. Ma 2 harakat. Jadi innama yatadzakkaru. Yatadzakkaru. Semua 1 harakat. Yatadzakkaru 1 harakat. Cuma zak ini kena jelaskan kap yang mati ni. Yatadzakkaru. Bukan yatadzakaru. Bukan yatadzakaru. Tapi yatadzakkaru. Pastikan sabdu dia itu kita sebut huruf dia. Yatadzakkaru. U ini sama dengan yang tadi, iaitu alif waw depan u. Tapi ini bukan waw mati. Dia bukan mat asli 2 harakat. Tidak, dia 1 harakat saja. Dia bukannya waw yang ada baris. Sebab dia baris dia ni bulat. Tanda bukan baris pun. Tanda bulat.
bermakna dia tak ada fungsi dari sudut bacaan, dari sudut tajwid, dia tidak ada berfungsi. Waw ini, dia ada fungsi dari sudut bahasa Arab. Jadi bacaannya satu harakat. Ulul, ulul. Ulul ni ada kena-mengena dengan alif lam kamaria. Mana dia alif lam kamaria? Ini albab. Albab. Kalau kita asalnya albab. Tapi kerana dia bertemu dengan ini, ulul bertemu dengan ni, jadilah dia ulul albab. Ulul, ya. Ulul, lam, waw, alif. Alif, lam, mati depan lul. Di sini pun sama. Ini waw ada tanda bulat di atas yang tak ada fungsi tajwid. Begitu juga sini ada alif, tanda bulat yang tak ada fungsi tajwid. Begitu juga sini alif yang diberi nama hamzah wasal. Dia juga tidak ada baris. Ini waw yang bulat tak ada baris, tak ada bunyi. Hamzah yang bulat tak ada baris, tak ada bunyi. Alif yang bulat tak ada bunyi. Alif hamzah wasal juga tak ada baris, tak ada bunyi. Tapi kalau ulul tak ada, kena bunyikan albab. Itu kaedah bahasa Arab. Kalau ulul tak ada, kena bunyi albab. Tapi kerana ada ulul, maka dimasukkan ulul albab. Ulul albab. Ini bab ni kena di hujung perkataan itu, sekiranya ada baris dan kita nak berhenti situ, baris ini jadi baris mati. Jadi bunyinya albab. Albab. Kenapa ba dia panjang? Sebab ba alif atas ba. Dan sini kita nak mati, jadi dah dia mat arid lisukun. Albab. Itu dari segi hukum tajwidnya. Tapi dari segi sebutannya mesti ada qalqalah. Sebab ba mati, huruf ba mati, huruf dal mati, mesti ada qalqalah. Mari kita baca daripada mula. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sini ada cabaran sikit ya. Yatadzakkaru ulul. Ni ada cabaran sikit ya. Semua satu harakat ni. Innama yatadzakkaru ulul albab. Lagi sekali tanpa ikut penunjuk. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bawah pula. Inna fatahna laka. Salah ya. Saking nak lagu sampai salah. Inna fatahna laka fatham mubina. Lagi sekali. Inna fatahna laka fatham mubina. Mari kita tengok tajwidnya. Apa ada tajwid di sini? Contohnya. Inna. Inna ini adalah sama dengan ini. Sama ini innama. Tapi ini inna. Ini in adalah wajibul guna. 2 harakat. Na mat asli 2 harakat. Nama mat asli satu lagi adalah mat tabi'i. Jadi ini 2 harakat. Inna fatahna. Fatah ni satu harakat. Tah, kena pastikan dia ha pedas. Bukan fatah na, bukan. Itu ha dada. Bukan fatah na, bukan. Itu ha halkum. Ini ha pedas. Fatah na 2 harakat. Laka satu harakat. Fathan asalnya fathan. Fata mati atas fat, dia adalah qalqalah sughra. Bunyi sikitlah. Fathan. Bukan fat, tak ada. Fathan. Han ini terkait dengan mim ni. Iaitu, apa hukum tajwidnya?
iaitu tanwin bertemu dengan mim. Jadilah dia idgham ma'al ghunna. Idgham yang beserta dengan dengung sekadar 2 harakat, iaitu fatham mubina. B, mu 1 harakat, B 2 harakat, na, nun 2 atas nan menjadi na, iaitu mad iwad. Baris 2-nya hilang, tinggal 1 saja. Jadi mubina, sebab kita nak berhenti sini. Ya, jadi nak berhenti sini banyak benda yang berlaku. Ini kena mati, ini kena buang satu baris. Kita akan belajar lagi apabila sampai masanya. Kemudian ini kita baca lagi sekali tanpa ikut ini penunjuk ini. Inna fatahna laka fatham mubina. Lagi sekali. Inna fatahna lakal fatham mubina. Tersalah sikit sini ya. Lagi sekali. Inna fatahna laka fatham mubina. Alhamdulillah, kita dah selesai muka surat 171 ini. Dan yang ini kita dah baca banyak kali. Jadi anda boleh sila baca. Saya baca sekali, anda cuba ikut ya. Yang ada tanda semua 6 harakat ya. Yang tak ada tanda 2 harakat ya. Hamim. Baik, saya nak tunjukkan baca kira harakat dia pakai jari lagi sekali ya. Hamim. 6 harakat. Yang sebelah dia Ain Sin Qaf. Seterusnya Ta Sin Mim. Dan seterusnya Kaf 6 harakat. Kaf Ha Ya Ain Sad. Jelas sekian. Kita dah selesai muka surat 171. Mudah-mudahan Allah terima susah payah kita ini sebagai satu amalan yang Allah akan bagi kita ganjaran insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Sebelum kita beralih kepada pelajaran lain, saya saja nak tunjukkan bahawa dalam pelajaran ilmu tajwid banyak perkara yang begitu detail yang kadang-kadang saya terpaksa tidak sebutkan. Contoh, cara wakaf pada akhir kalimah. Ada macam-macam cara. Banyak cara. Ya, tadi 539, tadi 538 dan 540. Antara yang agak rumit adalah di sini dia kata kesimpulan wajah-wajah wakaf. Jadi bila kita berhenti wakaf tadi, ada macam-macam wajah. Wajah maknanya contohlah. Macam cara-cara bunyinya berbeza apabila kita berhenti atau wakaf pada kalimah-kalimah Arab ini. Ini saya nak tunjukkan contoh tadi. Berkenaan dengan wakaf tadi. Ada banyak persoalan yang ditimbulkan ini yang begitu rumit. Terpaksa saya tidak sebutkan semua kerana dia termasuk dalam subjek yang kata orang tu special lah. Hanya wakaf saja. Nak bincang wakaf ini dah berapa muka surat ni. Ini baru satu section. Tapi wakaf banyak lagi. Ni. Tengok muka suratnya. Hukum wakaf pada kalimah bala. Ya. Bala. Dan ada lagi sini. Banyak ni. Saya rasa kurang-kurang pun 20-30 muka surat. Hanya berkenaan dengan wakaf. Tapi ini hanya untuk pengetahuan anda. Siapa yang nak teruskan belajar dapat degree dalam Al-Quran Tajwid, silakan. Bermakna nak bagi tahu pada kita ini ilmu Al-Quran banyak sangat. Antaranya ilmu tajwid saja. Tadi kita dah nampak buku macam itu tebal. Itu baru tajwid. Belum lagi tafsir, belum lagi nahu, belum lagi. Jadi
Belajar Al-Quran saja dah tak cukup. Banyak pelajaran dalam Al-Quran dan ilmu Al-Quran yang yang sepatutnya kita amalkan. Jadi kita tak payahlah nak pergi ke majlis-majlis selawat yang berjoget-joget, bernyanyi-nyanyi dan yang cium-cium capal. Ni semua tak ada sebut pun. Tak ada faedahnya. Lagi baik kita baca kitab ini dengan niat nak baca Al-Quran, kita akan dapat ganjaran yang lebih baik daripada amalan-amalan tadi yang entah dari mana datang asal-usulnya pakai tanda-tanda capal ni semua. Kebanyakan adalah daripada unsur-unsur yang bukan Islam. Yang tak ada hadisnya, tak ada dalam Al-Quran, Nabi tak pernah cakap, para sahabat tak pernah buat, dan imam-imam yang 4 pun tak pernah ada cakap pasal capal, cakap pasal selawat itu, selawat ni. Semua baca selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu selawat yang paling simple, yang Nabi sendiri ajar dalam hadis sahihnya. Jadi selawat-selawat yang lain tidak ada hadisnya. Itu adalah ciptaan para ulama. Kalau kita tak ikut pun tak mengapa, lebih baik kita ikut apa yang Nabi ajarkan dalam hadis sahih. Sekianlah saja sebagai ekstra saja. Alhamdulillahirabbil alamin.